Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kata tanya. Tajuk kita pada hari ini ialah beringat sentiasa. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membina ayat menggunakan kata tanya dengan betul. Baiklah, sebelum tu mari kita lihat apa itu kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan sesuatu. Kita lihat contoh-contoh kata tanya. Hari ini kita akan belajar 5 jenis kata tanya, iaitu yang pertama, apa. Apa ni menunjukkan benda. Yang kedua, siapa. Siapa menunjukkan orang atau manusia. Yang ketiga, bila. Bila ni menunjukkan masa. Yang keempat, mana. Mana menunjukkan tempat. Dan yang kelima, mengapa. Mengapa biasanya menunjukkan sebab. Jom kita lihat contoh ini. Okey, hari ini kita akan lihat 2 contoh. Kita lihat dahulu contoh yang pertama. Okey, lihat contoh ini. Mari kita lihat. Okey, di sini diberikan 4 soalan. Okey. Kita kena jawab soalan ini. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, apakah nama pondok ini? Pondok mana? Inilah pondoknya. Kamu pernah nampak tak pondok ni? Okey, mula-mula untuk jawab soalan pemahaman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu kenal pasti kata tanya. Okey, di sini kata tanyanya ialah apakah. Okey, kemudian selepas kita kenal pasti kata tanya, kita perlu gariskan frasa selepas kata tanya. Nama pondok ini. Kemudian kita akan tulis atau salin semula frasa yang kita gariskan. Okey, nama pondok ini ialah Pondok Pengawal. Kita lihat. Soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Siapakah yang bertugas di sini? Kata tanyanya ialah siapa. Gariskan frasa selepas kata tanya. Ya, yang bertugas di sini. Siapa yang bertugas di Pondok Pengawal? Ya, yang bertugas di sini ialah pengawal keselamatan. Soalan seterusnya, bilakah pengawal keselamatan bertugas? Kita lihat, mula-mula kita kena kenal pasti kata tanya. Kata tanyanya ialah bila. Selepas itu kita perlu gariskan frasa selepas kata tanya. Pengawal keselamatan bertugas. Bila ni menunjukkan masa. Jadi, kalau masa kita perlu gunakan kata sendi nama pada. Jadi, untuk bina ayat, jawapannya ialah pengawal keselamatan bertugas pada waktu siang dan malam. Soalan keempat, di manakah letaknya Pondok Pengawal Keselamatan? Kata tanyanya ialah mana? Untuk jawab soalan pemahaman, mula-mula kita kena kenal pasti kata tanya, kemudian gariskan frasa selepas kata tanya. Jadi, letaknya Pondok Pengawal Keselamatan. Mana ni menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Jadi, di mana biasanya kamu jumpa Pondok Pengawal Keselamatan? Ya, kamu akan jumpa di depan atau belakang bangunan. Jadi, jawapannya ialah
letaknya pondok pengawal keselamatan ialah di hadapan pintu masuk bangunan atau pintu keluar bangunan. Okey, kedua-dua jawapan boleh diterima. Sekarang kita akan lihat soalan atau latihan kedua. Yang ni. Okey, kamu lihat. Okey, di sini apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu bina ayat menggunakan kata tanya dengan betul. Okey, jom kita tengok. Sekarang kita akan lihat latihan kedua. Okey, latihan kedua kita perlu bina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberikan. Okay, kita lihat latihan pertama. Contoh pertama. Okey. Ini diberikan kata tanyanya ialah siapa. Kemudian dia juga memberikan kita jawapan. Okey, jawapan yang diberikan ialah Cikgu Danial sedang menasihati murid-murid. Jadi berdasarkan jawapan kita perlu bina soalan atau ayat tanya. Okey. Ingat lagi tak? Untuk bina jawapan, kita perlu kenal pasti kata tanya. Kemudian, kita perlu gariskan frasa selepas kata tanya. Ya, selepas itu kita boleh salin balik frasa yang telah kita gariskan. Kemudian, baru kita cari jawapannya. Jadi, untuk bina soalan atau ayat tanya, kita perlu kenal pasti. Yang pertama, kita kena kenal pasti kata kunci. Kata kuncinya di sini ialah murid-murid. Kenapa? Sebab diberikan di sini kata tanyanya ialah siapa? Siapa? Murid-murid. Okey, jadi perkataan yang digariskan atau yang kita salin balik daripada soalannya ialah Cikgu Danial sedang menasihati. Okey. Jadi apa soalan yang kita boleh bina berdasarkan frasa yang telah kita gariskan tadi? Kita kena gunakan siapa juga. Okey, jadi ayat tanya yang kita boleh bina ialah Cikgu Danial sedang menasihati siapa? Siapa merupakan kata tanya. Jadi di sini kita boleh gariskan frasa sebelum atau selepas kata tanya. Di sini, Cikgu Danial sedang menasihati siapa. Okey, boleh faham? Bagus. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, diberikan kata tanyanya ialah mana? Dan jawapan yang diberikan, murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Apa kata kunci di sini? Kalau ditanya mana, mana mestilah tempat. Jadi kata kuncinya ialah ya, di atas tangga. Apa perkataan yang kita boleh gariskan? Ya, betul. Murid-murid dilarang bermain. Jadi soalan yang kita boleh bina ialah di manakah murid-murid dilarang bermain? Atau soalan, kita boleh juga tulis soalan, murid-murid dilarang bermain di mana? Ada dua cara tulis, iaitu kata tanya di hadapan atau di belakang. Mari kita lihat gambar ketiga. Gambar ketiga diberikan kata tanyanya ialah apa? Dan jawapan yang diberikan ialah ini gambar stor tukang kebun. Okey, di sini apa kata kunci? Ya, stor tukang kebun. Stor tukang kebun merupakan kata kunci. Jadi, frasa di hadapannya mestilah frasa yang digariskan daripada soalan. Jadi, frasa yang digariskan ialah ini gambar. Jadi, apa soalan yang kita boleh bina? Ini gambar apa? Bagus. Apa merupakan kata tanya?
Ini ialah gambar terakhir. Okey, diberikan kata tanyanya ialah bila. Dan ayat yang diberikan, jawapan yang diberikan ialah murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Jadi di sini kata kuncinya ialah pada waktu rehat. Sebab bila menunjukkan masa. Bagus. Apa perkataan atau frasa yang kita gariskan? Frasa yang kita gariskan mestilah di hadapan kata kunci. Jadi, frasanya ialah murid-murid membeli makanan. Okey, jadi kalau kita nak bina ayat tanya, kita boleh tulis murid-murid membeli makanan bila? Atau bilakah murid-murid membeli makanan? Okay, bila ni merupakan kata tanya. Baiklah murid-murid, sampai sini sahaja sesi penerangan cikgu. Kita jumpa lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Bye!